Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada rakan-rakan yang terus setia bersama-sama kami dan juga yang baru saja bersama kami di channel ini, Currents VMY. Hari ini kita ingin bincangkan satu isu yang cukup panas dan sepatutnya semua rakyat Sabah mengambil tahu. Pernahkah kita terfikir hasil cukai yang dikutip oleh kerajaan, adakah Sabah dapat bahagian yang sepatutnya, ataupun Sabah sedang diperdaya di dalam pengagihan hasil keuangan? Jangan kemana-mana, sebab kita akan bongkar dan ulaskan isu ini sampai ke akar umbi dalam video kali ini. Baiklah, baru-baru ini Jabatan Kastam Diraja Malaysia ataupun JKDM mengumumkan bahwa mereka berjaya mengutip cukai tidak langsung sebanyak 65,57 bilion ringgit pada tahun 2024, melebihi sasaran awal yaitu sebanyak 56 bilion ringgit Malaysia. Cukai-cukai ini datang daripada duty import export, cukai jualan, cukai excise, cukai pelancongan, dan juga cukai perkhidmatan. Bukan jumlah yang kecil ya, dan kalau kita rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Sabah sebenarnya berhak menerima 30% daripada hasil kastam ini. Selagi bidang kesihatan dan perubatan masih berada di dalam senarai bersama dan perbelanjaan berkaitan ditanggung oleh kerajaan negeri. Kalau kita buat kiraan, Sabah sepatutnya menerima sekurang-kurangnya 19,67 bilion ringgit daripada jumlah cukai yang dikutip. Tetapi persoalannya, adakah Sabah dapat atau tidak? Kalau kita tanya kerajaan negeri, jawabannya selalu samar-samar. Ada perbincangan, ada perundingan, tetapi di manakah hasilnya? Sabah sudah terlalu lama menuntut haknya seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 1963, tetapi nampaknya masih ada halangan yang menghalang kita daripada mendapat apa yang sepatutnya. Tidak cukup dengan itu, ada lagi satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu. Dalam jadwal ke-10 perlembagaan ada satu klausa yang menyatakan Sabah berhak menerima 2/5 daripada lebihan hasil bersih yang diperoleh oleh Kerajaan Persekutuan dari Sabah melebihi hasil tahun 1963. Ini pun satu lagi hak yang nampaknya masih lagi tidak jelas statusnya. Kita kena tanya, kenapa perkara ini masih lagi tertangguh? Adakah ini soal ketidakcekapan pemimpin Sabah sendiri di dalam menuntut hak negeri? Ataupun adakah ini lebih kepada Kerajaan Persekutuan yang sengaja melambatkan proses ini? Kalau kita lihat Sarawak, mereka lebih agresif dalam menuntut hak mereka di bawah MA 63. Malah mereka telah berjaya memperoleh semula kawalan ke atas sumber gas asli mereka melalui perundingan dengan Petronas. Jadi, kenapa Sabah tidak boleh buat perkara yang sama? Adakah pemimpin kita ini tidak cukup kuat dalam memperjuangkan perkara ini? Dan yang lebih menarik lagi, ada cadangan untuk menubuhkan dana berdaulat Sabah, di mana hasil cukai ini boleh digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan jangka panjang. Tapi adakah ini realistik ataupun sekadar janji kosong untuk meredakan kemarahan rakyat? Kalau dana ini benar-benar dilaksanakan, siapa yang akan menguruskannya? Adakah ia akan digunakan dengan telus atau akan jadi satu lagi tabung yang akhirnya lesap tanpa memberi manfaat kepada rakyat Sabah? Isu ini lebih besar daripada sekadar angka dan peruntukan. Ini adalah soal masa depan rakyat Sabah. Bayangkan, kalau Sabah benar-benar mendapatkan 19,67 bilion ringgit seperti yang sepatutnya, banyak perkara kita boleh buat dan banyak juga benda yang boleh diperbaiki. Sistem kesehatan kita boleh dinaik taraf.
hospital-hospital pun akan dapat diperbaiki, dan dokter serta juru rawat boleh ditambah. Infrastruktur boleh diperbaiki, jalan raya di kawasan pedalaman pun boleh dinaik taraf, sekolah-sekolah daif boleh dibaik pulih, malah kalau dana ini digunakan dengan bijak, ia boleh membawa masuk lebih banyak pelaburan ke Sabah dan meningkatkan ekonomi negeri. Tetapi itu semua hanyalah impian semata-mata jika kita sendiri pun tidak mahu menuntut hak kita. Sampai bila lagi kita mau tunggu? Sampai bila lagi kita biarkan pemimpin Sabah dan Kerajaan Persekutuan saling menuding jari tanpa penyelesaian? Adakah rakyat Sabah akan terus diam dan menerima keadaan ini sebagai nasib yang tidak boleh diubah? Jadi sahabat-sahabat Currents VMY semua, kami di sini ingin dengar pendapat Anda semua. Adakah Anda rasa Sabah sedang diperdaya di dalam isu pengagihan hasil keuangan ini? Apakah langkah yang sepatutnya diambil oleh kerajaan negeri? Perlukah Sabah mencontohi Sarawak di dalam menuntut haknya? Atau adakah ini semua hanyalah satu permainan politik yang akhirnya tidak akan membawa perubahan? Baiklah, kami di Currents VMY akan terus membongkar isu-isu seperti ini untuk membuka mata rakyat Sabah dan juga Malaysia. Kalau Anda setuju bahwa isu ini perlu dibincangkan dengan lebih meluas, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kepada channel ini Currents VMY, dan jangan juga lupa tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah kerana suara Anda juga penting di dalam perjuangan ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa dan teruskan berjuang untuk negara kita. Sekian, terima kasih semua.